Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Ukas edisi malam 5 April 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, kerajaan negeri akan memperluaskan skim pembesaran kampung SPK sebagai langkah untuk mentransformasikan taraf hidup penduduk di kampung. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, kerajaan akan menyediakan tapak tanah termasuk infrastruktur asas seperti jalan raya, parit konkrit, bekalan api dan air di kampung-kampung yang akan dibangunkan. Jelasnya, kerajaan negeri akan menanggung semua kos penyediaan infrastruktur berkenaan. Kita hendak membesarkan our scheme, Kampung Extension Scheme. Ini dah ada cara baru. Kerana kita ada rezeki sedikit, jadi kita sediakan tapak tanah dan juga infra termasuk jalan dan juga parit konkrit serta bekalan api air ke kampung-kampung yang hendak kita bangunkan. Bermakna secara langsung ataupun tidak langsung, kita mentransformasikan keadaan hidup orang kampung. Dan ini kita dapat laksanakan sebab rasa saya kalau kita ada rezeki, kita kongsi dengan rakyat. Dulu mungkin pihak Jabatan Tanah dan Survey si dapat mula, mungkin ada kekangan dari sudut dana. Kini sekarang kita ada dana sedikit, jadi sudah menjadi hasrat kerjaan kita untuk memberikan perkongsian manfaat daripada dana tersebut. Sebab itu kita berani mengatakan semua kos infrastruktur, tembok tanah, jalan, konkrit, parit, bekalan api, bekalan air ditanggung oleh kerajaan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perjumpaan bersama Pegawai Land and Survey Sarawak di Kuching pada Isnin. Menurutnya lagi, kawasan perkampungan yang akan dipembesarkan itu juga termasuk rumah-rumah panjang. Sementara itu, Ketua Menteri memuji komitmen Jabatan Tanah dan Survey JTS dengan berjaya menyukat sejumlah 40,111 hektar tanah NCR untuk perimeter tanah NCR dan 12,322 hektar tanah bagi pengukuran lot individu pada tahun lepas walaupun berdepan kengkangan akibat penularan wabak COVID-19. Saya telah difahamkan seperti mana disebutkan oleh saudara pengarah tadi mengenai dengan penyukatan tanah khasnya NCR. Kita telah mendapat kejayaan di mana seperti mana disebutkan 40,111 hektar tanah dan perimeter survey telah dilaksanakan. Dan juga mengikut angka yang ada pada saya, 12,322 hektar tanah juga untuk disukatkan untuk lot individu. Jadi tahniah lagi kepada mereka yang mengerjakan ini. Ujar beliau, inisiatif JTS dengan memperkenalkan perkhidmatan urusan tanah melalui platform secara dalam talian iaitu Land and Survey Information System (LASIS) telah mendapat pengiktirafan dalam negara. Satu perkara yang agak dekat di hati saya ialah transformasi ke arah penggunaan teknologi. Saya telah menyebut kepada rakan-rakan kita dari Semenanjung yang datang ke Sarawak dan juga apabila disebutkan tanah, saya kata Land and Survey ada aplikasi sendiri iaitu LASIS. Dan LASIS ini sudah menjadi model dan contoh kepada seluruh negara Malaysia. Ini adalah satu pencapaian yang tinggi dan saya telah difahamkan bahawa rakan-rakan kita di Semenanjung juga mengambil ini sebagai contoh. Dan teknologinya adalah teknologi yang terkini di mana melalui aplikasi ini kita mendapat maklumat-maklumat yang terkini mengenai dengan hal ehwal tanah ini. Pada majlis sama, Ketua Menteri telah melancarkan buku Metamorfosis, Evolusi Kualiti dan Inovasi Jabatan Tanah dan Survey Sarawak.
Beliau turut menyampaikan anugerah khas kepada kumpulan Lens Tahai Q yang meraih anugerah emas dan anugerah khas Japan Intellectual Property Association dan kumpulan Innotech Q9 yang menerima anugerah perak pada Malaysia Technology Expo MTE 2021. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amar Jaol Samion, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak Dato' Len Talif Saleh dan Pengarah JTS Abdullah Julaihi. Berita seterusnya mengenai lawatan kerja Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Dato' Hasbi Habibullah ke Kampung Lipaku Pinang pada Ahad. Beliau meninjau sendiri keadaan loji rawatan air di kampung tersebut yang baru-baru ini telah mengalami masalah. Katanya menurut Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab, hanya 2 buah tangki besar yang akan dibaiki berdasarkan skop baik pulih. Jadi yang sebenarnya ada 7 biji lagi di bawah tu. Jadi saya minta kepada kerajaan, khususnya Jebab, untuk buatlah kepada head ibu pejabat. Rasanya yang 7 buah tangki lagi di bawah itu sepatutnya direhabilitate juga. Diperbaiki semula. So, ia masih bagus. Dia semua di polytank di bawah tu tahan lasak, tak berkarat dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita baiki supaya sumber air di storage untuk sumber air itu banyak. Dan kampung Limpaku tidak akan keputusan air lah, ya. Itu harapan kita lah. Berikutnya lawatan diteruskan ke Dewan Kampung Lipaku Pinang yang juga perlu ditambah baik. Oleh yang demikian, Datuk Hasbi menyerahkan cek berjumlah RM25,000 dari Kerajaan Persekutuan kepada Ketua Kampung Lipaku Pinang untuk penambahbaikan Dewan berkenaan. Beliau yang juga Ahli Parlimen Limbang memberitahu banyak projek lain yang akan dilaksanakan di bawah NRDA di kampung tersebut seperti jeti konkrit dan sebagainya. InsyaAllah satu hari akan menjadi salah satu tarikan pelancong lah. Sebab 2 minggu lepas pun yang berhormat Datuk Sri Nancy, Menteri Pelancongan Malaysia juga melawat ke sini, ya. Dan beliau berpuas hati, ya, melihat memang ini betul-betul produk pelancongan lah yang ada di Limbang yang begitu cantik indah, ya. Jadi Limbang tu tidak kunyah. Hanya saja yang tinggal kita bagaimana nak mempromosi dan do the marketing untuk produk pelancongan ini. Sejurus selepas itu, beliau meninjau rumah-rumah yang telah dan akan dibaiki di kampung tersebut melalui peruntukan MRP PPRMS Ahli Parlimen Limbang. Berita selanjutnya, Oyak Square bakal menjadi tumpuan utama para pengunjung di Pekan Oyak. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kawasan berkenaan mampu menarik pengunjung terutamanya dari luar Mekah. Bercakap semasa perasmian papan tanda payung sejahtera Oyak Square pada Sabtu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat menambah, beliau optimis kawasan itu akan merancakkan lagi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, katanya kawasan untuk membina tempat parkir di Pekan Oyak juga telah dikenal pasti bagi mengatasi masalah kekurangan tempat parkir di pekan itu. Masa perkembangan di Oyak, Datuk Seri Fatimah turut berkesempatan melawat ke rumah salah seorang penerima projek penambahbaikan rumah rakyat miskin MRP PPRMS Meriam Sebli di Jalan Lebai Gemuk yang dilaksanakan dengan kos RM15,000. Setakat ini, seramai 174 keluarga Dun Dalat telah dibantu di bawah program MRP PPRMS dengan jumlah peruntukan sebanyak RM1,959,000. Datuk Seri Fatimah seterusnya meninjau projek baik pulih Jeti Nelayan, Jalan Muhibah dan Jalan Haji Muhammad Wahid, Kampung Bom yang merupakan projek kecil luar bandar MRP dengan peruntukan RM7,000. Beliau kemudiannya meninjau projek pintu gerbang Kampung Bom berjumlah RM14,000 dan melawat cadangan projek membina bumbung serta mentaik taraf gelanggang futsal di kampung yang sama di bawah peruntukan MRP 2021 berjumlah RM150,000. Di Kampung Teh pula, Datuk Seri Fatimah menyempurnakan perasmian papan tanda Ena dan Ali Nursery. Dalam program berasingan pada Isnin, Datuk Seri Fatimah Abdullah meninjau tempat transit gelandangan TTG Sibu yang akan diperluaskan di Bandaraya Kuching, Miri dan Bandar Bintulu. Katanya ia sebagai usaha menyediakan kemudahan kepada golongan gelandangan di samping berperanan sebagai rujukan kepada agensi berkaitan.
Sehubungan dengan itu, jelasnya operasi TTG Sibu akan dikendalikan oleh badan bukan kerajaan NGO yang dilantik secara rasmi oleh Jawatankuasa Penyelenggarasan Gelandangan Sarawak JPGS. Kerja-kerja penambahbaikan rumah maksak bahagian Sibu untuk menempatkan TTG telah bermula pada 31 Januari 2021 dan dijangka siap pada 14 Ogos 2021. Pada lawatan itu, gelandangan turut dibantu untuk mendaftar mendapatkan vaksin COVID-19. Sementara itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu Borneo Base Community Social Support Centre BBC SSC di Kuching bakal menyediakan bantuan dan sokongan kepada golongan gelandangan di sekitar Madaraya itu. Ujarnya, pusat sokongan sosial komuniti itu juga menyediakan perkhidmatan bantuan, sokongan dan rujukan intervensi bagi menangani masalah sosial yang dihadapi oleh komuniti yang berisiko. Beralih ke laporan di Daro, dengan usaha yang sedang dilaksanakan untuk menempatkan pasar tani Daro ke satu tapak kekal yang lebih selesa dan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Syafiee Ahmad, beliau telah berbincang dengan pihak Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Sarawak untuk mendapatkan tapak kekal bagi peserta pasar tani selepas melihat perkembangan positif di tapak pasar tani sediada. Saya dengan Yang Berhormat Ahli Parlimen akan berbincang tentang keperluan ini dan kita juga akan dapatkan maklum balas dan juga nasihat dan juga pandangan daripada pihak FAMA negeri bagaimana kita boleh sama-sama bekerjasama mengusahakan keperluan ini. Dan harapan kita nanti apabila kita mempunyai satu tapak pasar tani yang kekal, maka kita dapat sediakan segala kemudahan yang diperlukan agar ianya memberi keselesaan bukan saja kepada para peserta yang berniaga di pasar tani tetapi juga kepada para pengunjung. Dan saya melihat ini insya-Allah boleh kita usahakan. Beliau berkata demikian semasa melawat pasar tani Daro untuk menyampaikan sumbangan kanopi dan meja pada Ahad. Dalam perkembangan sama, Syafiee berkata Majlis Daerah Matu dan Daro MDMD telah mempertimbangkan permohonan untuk menempatkan peserta pasar tani di tapak yang lebih luas susulan permintaan memberangsangkan dari para peniaga. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.